Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Sebelum kita teruskan, di sini saya ada sediakan beberapa jenis produk. Anda boleh lihat produk mana satu yang sesuai, yang ngam di hati, yang ngam di mata Anda, bolehlah klik produk itu. Order macam biasa, macam dekat Shopee. Oke, baik saudara-saudara, antara tumpuan seluruh rakyat Malaysia terutamanya di kawasan Dun Air Kuning adalah pilihan raya kecil yang akan diadakan tidak lama lagi. Nah, antara laungan penyokong kerajaan perpaduan berkata calon kerajaan akan menang. Bagi penyokong PN pula, calon PN akan menang besar. Tapi tiba-tiba terdedah satu maklumat yang bagi saya pasti memalukan penyokong-penyokong Perikatan Nasional. Gesa penyokong tukar alamat mengundi. Bukti PAS tak cukup sokongan. Gesaan PAS agar penduduk berasal dari negeri lain yang menetap di Selangor agar menukar tempat mengundi mereka ke negeri itu disifatkan sebagai terdesak. Naib Pengerusi PH Selangor Azli Yusof berkata, gesaan itu jelas menunjukkan PAS tiada sokongan yang mencukupi di Selangor. Hakikatnya mengundi semakin bijak dan mula sedar akan kesilapan mereka dalam mengundi PN pada PRN yang lalu. Rekod pentadbiran PN di negeri yang mereka kuasai sebaliknya telah menimbulkan banyak persoalan dan kekecewaan di kalangan rakyat. Kerana tidak banyak membawa perubahan, malah banyak bersandar kepada sokongan dan bantuan dari kerajaan persekutuan, kata Azli. Pada 13 Mac, Pesuruhjaya PAS Selangor menyuarakan harapan agar penyokong PAS yang bermastautin di Selangor dapat mendaftar untuk mengundi di sana menjelang PRU akan datang. Nah, ini adalah pilihan raya umum. Bagi saya mungkin ini juga melibatkan pilihan raya yang lain, tapi ini khusus kepada PRU. Ebi Halim berkata, iya, khususnya bagi penduduk Selangor yang berasal dari negeri-negeri yang ditadbir PAS seperti Kelantan, Terengganu dan Kedah. Jika ia dapat dilakukan, katanya lagi, tidak mustahil PNA mampu menawan negeri itu pada PRU akan datang. Jadi saudara-saudara, berkaitan dengan pilihan raya kecil Dun Air Kuning pula, ada yang kata PHBN akan menang besar, ada yang kata PN akan menang besar. Bahkan ada gesaan supaya PN tidak bertanding bagi memberikan kemenangan kepada calon kerajaan perpaduan. Jadi saudara-saudara, berkaitan dengan ini, apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Oke, baik, sebelum kita teruskan kepada isu hari ini dan berita hari ini, di sini saya ada selitkan beberapa jenis produk. Bolehlah klik produk tersebut. Mana satu yang ngam di hati, mana satu yang ngam di mata. Jangan kasih lama, tekan klik produk itu. Order macam biasa, macam dekat Shopee. Oke, saudara-saudara yang saya hormati, antara tumpuan bukan saja kepada penjawat awam, tetapi kepada rakyat Malaysia khususnya berkaitan dengan bantuan Aidilfitri. Bantuan khas Aidilfitri yang pasti dinantikan ramai. Perlu ada pengesahan daripada Anwar Ibrahim dan daripada seluruh kepimpinan kerajaan, Menteri Kabinet berkaitan dengan bantuan khas Aidilfitri. Nah, ini ada satu kenyataan, satu berita terkini berkaitan bantuan khas Aidilfitri. Kita belum nak beraya lagi, kata Fahmi. Apa maksud Fahmi? Mesyuarat Jemaah Menteri pagi ini bertarikh 19 Mac tidak membincangkan mengenai bantuan khas kewangan BKK Aidilfitri kepada penjawat awam, kata jurucakap Kerajaan Perpaduan Fahmi Fadzil. Tapi sebelum ini kita sudah mendengar ada bantuan yang diberikan kepada 8.000 penjawat awam. Dan Anwar Ibrahim pun ada membuat pengumuman berkaitan dengan bantuan ini. Tetapi bagi BKK pula, menurut jurucakap Kerajaan Perpaduan, mesyuarat Jemaah Menteri tidak membincangkan
Bagaimanapun berkata, masih ada masa sebelum kerajaan membuat sebarang keputusan berhubung perkara itu. Masih ada masa, tapi tak dibincangkan hari ini. Kita belum nak beraya lagi, katanya pada sidang media. Kongres Kesatuan Pekerja dalam Perkhidmatan Awam memohon kerajaan supaya menyalurkan bantuan itu kepada penjawat awam bagi meringankan beban mereka menyambut perayaan itu. Presidennya Adnan Mat berkata, pihaknya berharap agar kerajaan meneruskan tradisi pemberian bantuan itu yang dilaksanakan sejak beberapa tahun lepas. Menurutnya, walaupun memahami bahwa penjawat awam baru saja menikmati kenaikan gaji, namun tradisi pemberian bantuan khas itu menjelang Aidilfitri setiap kali adalah satu inisiatif yang amat dihargai dan dinanti-nantikan oleh mereka. Agak-agak kalau BKK diluluskan nanti berapa bantuan yang sesuai untuk diberikan kepada penjawat awam. Anda mempunyai cadangan? Sekiranya Anda mempunyai cadangan, silakan komen di bawah. Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Teman-teman, sebelum kita teruskan, di sini saya ada selitkan beberapa jenis produk. Anda boleh lihat produk-produk yang saya share di sini. Macam mana nak order? Macam biasa, tekan mana satu yang Anda nak order, tekan, klik, order macam biasa, macam dekat Shopee. Saudara-saudara, sebelum ini nama Ketua Menteri Sabah telah menjadi sebutan ramai orang, terutamanya di negeri di bawah Bayu. Tidak lain dan tidak bukan berkaitan dengan skandal rasuah Sabah. Tapi kita lihat saudara-saudara apa yang akan berlaku kalaulah benar beberapa adun tersebut dan Ketua Menteri Sabah sendiri terlibat dengan rasuah ini. Kalaulah mereka terlibat dengan ini, mereka perlu dikenakan tindakan undang-undang. Tapi ini satu gesaan terbaru untuk Ketua Menteri Sabah. Bersih gesa Hajiji umum awal tarik pembubaran DUN Sabah. Agak-agak bilakah tarik yang awal pembubaran DUN Sabah yang Anda boleh rekomen, yang Anda boleh komen di bawah. Anda rasa bila? Mungkinkah bulan April ataupun bulan Mei? Kita nantikan sajalah. Tapi persoalannya, adakah Hajiji masih mempunyai pengaruh yang kuat setelah skandal rasuah Sabah ini timbul? Gabungan Pilihan Raya Bersih dan Adil ataupun Bersih menggesa Ketua Menteri Sabah Hajiji Noor supaya mengumumkan lebih awal tarikh rasmi pembubaran Dewan Undangan Negeri Sabah bagi memberi laluan kepada pilihan raya negeri. Agak-agak kalaulah Hajiji nanti kalah dan tidak mampu untuk mendapat sokongan menjadi Ketua Menteri Sabah lagi, agak-agak siapa yang boleh jadi Ketua Menteri Sabah? Adakah warisan yang sudah mengambil keputusan akan bertanding solo? Ataupun mungkin UMNO Sabah di bawah pimpinan Bo Mokhtar? Anda rasa siapa yang boleh jadi Ketua Menteri Sabah? Dalam satu kenyataan, jawatan kuasa pemandu bersih berkata, pengumuman itu penting bagi membolehkan pengundi yang berada di luar Sabah dapat merancang dan menunaikan tanggung jawab mereka sebagai pengundi. Mengumumkan secara rasmi tarikh pembubaran DUN Sabah lebih awal bagi memastikan semua pihak yang terlibat, terutama pengundi Sabah yang berada di luar Sabah untuk bekerja atau belajar, agar dapat membuat persiapan dan merancang perjalanan pulang ke Sabah bagi menunaikan hak mereka untuk memilih tampuk kepimpinan kerajaan Sabah. Pengumuman awal mengenai tarikh pembubaran DUN juga secara berkesan akan memberikan masa yang mencukupi kepada SPR, pihak polis dan pihak berkuasa yang terlibat untuk membuat persiapan logistik dan kawalan keselamatan bagi memastikan kelancaran proses pilihan raya. Saudara-saudara yang saya hormati, apa komen Anda?